Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Untuk video kali ini saya nak tunjukkan cara bancuh, cara spray dan kebaikan faedah satu baja folia yang kita panggil Yinong Bio Red, Yinong Bio Merah. Kalau kita tengok kandungan NPK-nya adalah 10, 16, 20. Kalau 10, 16, 20 maknanya adalah untuk bunga dan buah. P dan K-nya tinggi, 16 dan 20. Okey, kalau kita tengok mikronutrien dia pula, dia ada banyak bagus-bagus. Zinc, ferrum, mangan, boron dan juga tembaga. Yang ini boleh bantu pertumbuhan optimum pokok dan juga diperkayakan banyak bahan organik lain, asid amino dan juga biologi aktif yang lain untuk meningkatkan kadar serapan nutrien melalui permukaan daun. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel. Saya akan tunjukkan selepas ini cara bancuh dan saya akan tunjukkan cara nak spray di pokok buah, pokok rambutan dan pokok buah pauh mempelam. Dan saya harap video ni membantu tuan-tuan dan puan-puan yang ada kebun, yang ada pokok buah di sekeliling rumah, macam mana nak guna baja folia. Dan saya rasa baja folia ni sangat membantu. Cumanya ni adalah satu option. Kalau nak campur malathion pun boleh, Candrel pun boleh. Ini adalah fungicide, racun serangga. Biasanya kita boleh juga campurkan sekali. Tak campur pun tak apa. Untuk kebun ni saya letak sedikit malathion kerana kebun ni daun-daunnya banyak diserang oleh serangga. Dan kalau kita tengok campuran, kalau malathion ni rendah aja kita campur beberapa ml saja untuk 10 liter air. Jadi teruskan dengan Pokok Hijau Channel, saya akan tunjukkan selepas ini. Terima kasih kerana terus dengan Pokok Hijau Channel. Okey, ini adalah tong Victa yang boleh tampung 20 liter air. Dan saya memang isi penuh 20 liter air. Jadi kalau untuk Yinong ni berapa kita perlu campur? Okey. Kita untuk campurkan dalam ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus buat macam saya, letak terus air. Penuhkan terus dan nanti bila dah letak baja dan racun kita kacau. Okey, sebelum nak gunakan dia, kita kocak-kocak dulu botol ni supaya dia tak mendak di bawah. Okey. Sukatannya adalah 10 ke 20 ml bagi 10 liter air. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah buat 20 liter, 20 ml untuk 10 liter air kosong. Jadi kalau tuan-tuan nak lebihkan sedikit pun boleh, tapi jangan terlalu banyak. Dan kalau untuk 20 liter ni saya terus buat 40 liter sukatan dia. Senang saja oleh kerana folia ini adalah bukan macam glyphosate yang berasaskan sabun. Okay, kita tak ada akan berbuih lah kalau kita nak kacau nanti. Untuk malathion ni biasalah sukatan dia kecil saja, beberapa ml untuk 10 liter air dan bau dia sangat kuat. Jadi kalau nak spray nanti, tuan-tuan dan puan-puan kena ada respirator lah, alat pernafasan yang sesuai sebab bau dia kuat. Ada setengah orang yang tak tahan, dia akan pening, dia akan sakit kepala. Okay. Cumanya saya untuk ni saya lebihkan sedikit di kebun ni sebab kebun yang saya nak spray nanti ni dia terlalu banyak serangga. Dah buat banyak kali pun tak jadi. Okey, dari segi kalau kita nak spray di kebun, waktu yang sesuai bila? Nanti akan saya terangkan selepas ini. Dan untuk seterusnya kita kacau terus. Okay, tuan-tuan dan puan-puan kalau ada kayu pun boleh, tetapi kalau saya memang saya simpan satu batang pipe ni, pipe poli yang dah keras ni untuk kacau dia. Pipe dia ringan, kalau kita kacau dia sekata sebab dia saiznya sederhana, sedap-sedap je untuk Victa T20 20 liter ni. Cumanya dah lepas kacau kan tuan-tuan dan puan-puan, pastikan bersihkanlah pengacau ni sebab kita dah campur dengan malathion, bau dia agak kuat. Okay, dia kosong je di dalam ni, basuhkan bersih supaya kalau kita tak nak budak-budak main lah. Benda-benda yang ada kalau kita dah bercampur racun ni, sebaiknya nasihat saya pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau pakai, satu simpan jauh pada kanak-kanak, satu bersihkan, basuh bersih. Okey, itu yang tips lah. Dah bancuh, boleh tutup. Cumanya kalau tuan-tuan dan perempuan nanti nak spray tu masker yang lain,
bancuh lagi lah. Untuk cara bancuh setakat ini saja. Kita letak Yinong dan juga kita pakai Malathion. Selepas ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kawasan di kebun yang kita nak letakkan baja folia ini dan juga Malathion, dan macam mana kalau di kebun, adakah ada perbezaan dengan cara saya pernah buat video sebelum ini di kawasan kediaman. Okey, ini contoh kebun. Dia sebenarnya bukanlah kebun besar, kebun saiz sederhana saja, tanah lot. Di depan ni adalah pokok rambutan. Kalau saya dekatkan video ini kan, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat daun dia tak tumbuh cantik. Okey, kalau kita tengok daun dia tak hijau pekat dan ada kesan serangga. Okey, jadi di sinilah saya bercadang nak gunakan semburan baja folia dan juga Malathion untuk melawan serangga lah. Kalau tengok pokok mempelam ni pun, buah pauh ni daunnya tak cantik dan banyak kesan serangga. Okey, masa untuk kita sembuh baja folia bila? Sebaik-baik sembuh baja folia dan meracun Malathion serangga adalah pada awal pagi dan juga lewat petang. Kenapa? Pertama, awal pagi dan lewat petang, pori-pori pora pada daun tu, liang-liang dia tu terbuka. Dia nak serap baja folia lebih baik. Pertama, sebab dia. Kedua, pagi dan petang biasanya serangga masih ada lah. Terutama petang, dia akan keluar, banyak serangga keluar petang. Okey, seperti saya cakap tadi, saya pakai respirator, dan kalau nozzle ni ada dua. Satu nozzle yang biasa ni untuk spray di bawah, dan juga nozzle timah tadi yang tu untuk kita spray bahagian atas pokok. Okey, sebaiknya tuan-tuan ada respirator dan juga pakai jugalah Google yang baik untuk kita elak daripada, kalau tuan-tuan guna racun tu kena pada tubuh badan lah, kulit, ada kontak pada kulit. Dan kalau sebaiknya tuan-tuan dan perempuan pakai juga glove lah. Untuk video kali ni saya terlupa bawa glove plastik, jadi saya pakai glove biasa saja. Okey, kalau nak sembuh di bawah daun, pakai yang nozzle biasa ini, pakai nozzle kuning ni. Kita tak dapat nak spray tinggi. Okey. Dan satu lagi tipsnya adalah bila nak spray, tengok arah angin. Okey. Kalau kita spray tadi kan, angin tolak ke sana, kita janganlah duduk di arah angin. Nanti kita spray badan kita, bukan spray pokok. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kan, cara spray adalah begitu. Lawan arah angin. Kalau angin ke kanan, kita duduklah sebelah kiri supaya tidak kena kita. Okey, baja folia ini dia menyerap ke pokok melalui dua tempat, satu daun dan satu juga batang pokok. Dan baja folia ni sebenarnya, saya pernah buat video sebelum ini, baja folia ni sebenarnya adalah cara cepat untuk kita suntik nutrien, suntik baja kepada pokok, sebab dia direct kepada daun dan batang, berbanding kalau kita letak baja tabur, serbuk atau apa-apalah, sama ada NPK ataupun baja tai ayam. Folia ni adalah cara, orang panggil cara instant lah, tetapi cara ini adalah pelengkap sahajalah baja folia, bukan cara utama untuk kita bekalkan pokok dengan nutrien dan juga NPK. Okay, kalau lihat pada sini kan, saya spray juga ke bawah, sebab bawah ni pun kawasan kebun ni banyak sangat serangga, macam-macam serangga. Pagi ni, dalam 10 pagi ni saya buat ni, 10 pukul apa ni, boleh nampak banyak serangga di bawah. Dan kalau ada lebih baja, ada lebih racun untuk Malathion atau Kendrel, boleh juga spray di bawah. Tapi tak ada keperluan sangat lah, sebab baja tu pun akan turun ke bawah, akan kena mereka juga. Okey, apa lagi yang saya nak terangkan? Satunya waktu dah saya terangkan, cara nak spray pun saya dah terangkan. Satu lagi kan, kalau untuk spray pokok yang tinggi macam ni, tuan-tuan dan perempuan, kalau nak sprayer, pakai sprayer manual, saya tak galakkan lah. Dia punya pressure tak sampai ke atas. Dan kalau pun nak pakai
sprayer yang biasa kemungkinan juga tak sampai di pucuk pokok di atas. Jadi kalau macam saya kan, saya tak pakai yang jenis sprayer petrol, tetapi sprayer yang saya pakai ni jenis Victa yang dual pump. Victa dual pump ni dia boleh spray jauh, sebab dia ada 2 pump sekali jalan dan dia punya bateri memang tahan. Dan kita boleh spray sampai ke atas. Nanti saya akan tunjukkan. Saya tukarkan nozzle tembaga yang tirus tu, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengoklah dalam video ni macam mana dia pergi. Dan kita bolehlah gunakan lebih mudah. Okay, ni kan dah habis. Saya buat tutorial video di bawah. Kita spray bahagian bawah, just buka aja, pulas saja dia punya kepala. Tak payah terlalu ketat, kerana kalaupun dia keluar sedikit tak ada masalah. Okey, boleh simpan nozzle ni. Saya tunjukkan cara pakai nozzle tirus tembaga ni. Yang ini untuk kita spray di atas. Dia tidaklah secantik pakai nozzle biasa yang akan spray fogging, tetapi dengan cara ini kita boleh spray di pokok di bahagian-bahagian yang atas. Okey, kalau saya terus tekan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video, dia terus naik ke atas. Dan memudahkanlah kalau tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada kebun yang kecil-kecil kan, dengan pakai nozzle halus ni ditambah dengan pump Victa yang jenis dual pump, tuan-tuan dan puan-puan boleh spray sampai di pucuk pokok. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok video ni kan, okey, dia boleh naik sampai ke atas. Jadi tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan beli sprayer petrol yang jenis kita kena tolak dia dan bawa dengan beroda dan bawa dah ada satu tangki. Memang sebaiknya begitulah kalau untuk kebun-kebun besar. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan macam juga saya, nak satu alat yang boleh guna sama, handy, ringan, senang nak simpan dan boleh pakai pelbagai guna, di kawasan kediaman boleh, di kawasan kebun yang tak besar pun boleh, sederhana besar. Ini adalah salah satu cara yang baiklah. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam video ni, selain saya spray baja, saya juga bakar daun-daun kering supaya kita halau serangga. Ini yang video saya pernah buat sebelum ini. Memang setiap kali ke kebun ini memang kita panggil dah macam SOP lah. Ini tips orang tua-tua yang saya rasa kita teruskan aja dan baik. Okey, setakat itu saja saya rasa untuk Yinong baja folia ini. Dan kekerapan Yinong ni, kalau kita tengok dekat dalam dia punya label, dia akan minta kita macam spray seminggu sekali, 5 ke 7 hari. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan boleh juga spray 2 minggu sekali. Kalau mengikut pengalaman saya, 2 minggu sekali pun dah memadai. Ataupun jika tak boleh 2 minggu sekali, sebulan sekali pun dah memadai. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan tak boleh spray baja folia saja, kena juga letak dengan baja NPK biasa, granola, baja biji tu kan, ataupun baja tai ayam, sama ada serbuk ataupun baja jenis pellet. Setakat ini saja video ni untuk kali ni. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap membantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak guna Yinong di pokok-pokok besar lah, pokok-pokok buah. Pada tuan-tuan dan puan-puan yang dah subscribe, dah like video-video saya, terima kasih saya ucapkan. Daripada tuan-tuan dan puan-puan yang baru, sila tekan like dan subscribe. Dan terima kasih kerana tonton sampai habis video ni. Ada pertanyaan-pertanyaan juga sebelum ini oleh beberapa subscriber, kenapa saya terus buat video walaupun penonton tak ramai. Tak apa, saya memang buat untuk sonok-sonok saja. Di samping itu, kita bila kongsi ilmu, kita dapat pahala. Itu sajalah. Cumanya untuk yang baru-baru ini, saya juga tag juga produk-produk Shopee yang berkaitan dengan video yang saya buat, supaya tuan-tuan dan puan-puan banyak yang bertanya mana nak beli. Tuan-tuan dan puan-puan boleh terus tengok di Shopee link yang saya dah tag tu. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok di bahagian YouTube saya, klik di sebelah-sebelah video ada shop. Di situ pun saya ada buat saya pecahkan dah kategori-kategori barang yang saya tag, yang saya rasa bagus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Setakat itu je. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.